بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kita dalam liqa' bacaan kitab Isma' wala Taghtarir karangan Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah saya terjemahkan dan syarahkan baru sedikit daripada kitab ini, yang diberi nama Is'a' At-Tariq Al-Munir fi syarhi qasidati Isma' wala Taghtarir karangan Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam bait yang kedua bagi kitab ini. Kitab ini ada 21 bait, 21 rangkap syair berkaitan dengan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disyarahkan oleh Sayyidi Ma'ul Ainain bagi kitabnya sendiri dengan tulisannya sendiri, yaitu kitab Izhar At-Tariqi Al-Mushtahar fi syarhi qasidati Isma' wala Taghtarir. Dan majlis kita ini adalah majlis bersama dengan Ma'tahfiz Al-Imam Syafi'i, pimpinan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah Matis, dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan kesihatan dan kebaikan kepada seluruh warga Matis di Taman Zoo View, Kuala Lumpur. Lumpur ke Selangor? Selangor. Nah. Baik. InsyaAllah kita sambung balik pada bait yang kedua. Kata musannif rahimahullahu ta'ala: وَالزُّهْدِ وَالصِّدْقِ وَالتَّصْدِيقِ وَالسَّهَرِ أي وَالسَّهَرِ وَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ مَعْ يَأْسٍ عَنِ الطَّمَعِ. Sebelum tu Al-Imam pernah sebut, untuk yang baru hadir, yang kata Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain radhiyallahu anhu: isma' wala taghtarir wa ma aqulu fa'i, inna at-tariqa ila al-ilahi bil wara'i. Dengarlah wahai saudaraku dan janganlah kau lalai leka, serta hafallah apa yang aku sebutkan. Isma' wala taghtarir wa ma aqulu fa'i, inna at-tariqa ila al-ilahi bil wara'i. Sesungguhnya jalan menuju Allah Ta'ala itu adalah dengan jalan wara'. Kita dah syarahkan tentang wara'. Kemudian kata beliau waz-zuhdi, dan kemudian jalan untuk menuju Allah Ta'ala juga antaranya adalah zuhud, was-sidqi, dan juga benar pada ucapan, wat-tasdiqi, dan juga membenarkan, yakni membenarkan para nabi dan para wali Allah Subhanahu wa taala, dan as-sahari, yaitu tidur sedikit pada waktu malam dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini perbincangan kita tentang wal khawfi wal ju'i ma' ya'sin 'anit tama'i. Khauf. Apa khauf? Khauf disebutkan oleh beliau wa huwa faza'ul qalbi min makruhin yanaluhu, ataupun mahbubin yafutuhu. Khauf adalah takut. Yang dimaksudkan dengan khauf ini, kalau bahasa Melayu kita terjemah takut. Nah, tapi di sisi para ulama sufi, takutnya khusus. Nah, bukan takut semata-mata takut. Tapi khauf yang dimaksudkan adalah kebimbangan di dalam hati dengan perkara yang tidak disukai yang akan menimpa dirinya, serta sesuatu yang dia sukai akan hilang daripadanya. Faham? Apa dia dalam bahasa Arab? Wa huwa faza'ul qalbi, maksudnya kebimbangan, kegundahan hatinya, kekacauan dalam hatinya, min makruhin yanaluhu, daripada perkara yang tidak disukainya akan menimpa dirinya. Au mahbubin yafutuhu, ataupun perkara yang dia sukai akan hilang daripada dirinya. Maka ini ketakutan. Dan kalau kita perhati balik, ketakutan begitu. Orang ini akan takut dengan sesuatu yang akan buruk menimpa dirinya, dan dia juga takut ketika mana perkara yang dia sukai itu akan hilang daripada dirinya. Di mana orang nak masuk imtihan, nak masuk pariksah, dia akan takut tak lulus. Kenapa? Karena takut nanti mahbubun yafutuhu au makruhun yanaluhu. Nah, perkara yang dia sukai tidak akan dia dapat, dan perkara yang dia benci akan dapat kepada dia. Maka itu kebimbangan, itu dipanggil khauf.
Dan kita dituntut untuk khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kena takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Dan untuk takut kepada Allah, ini kata para ulama, memerlukan kepada guru yang membimbing. Yang guru tersebut juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu untuk menghilangkan hijab, mengangkat hijab yang tebal, yang menghalang kita daripada khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas kalau dilihat kepada para salafus salih yang terdahulu, mereka ini mati dalam keadaan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Imam Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu pernah seorang mimpi bagi tahu kata dia dalam syurga. Kalau kita macam mana kalau orang mimpi kita duduk dalam syurga? Esok pagi bagi tahu kat kita, Tuan semalam saya mimpi Tuan dalam syurga. Tepi Nabi SAW. Tunggu lagi kan. Buat majlis lepas tu. Terus. Siapa-siapa nak mai kelas, boleh saya buat majlis. Dah orang mimpi macam tu kan. Apa kata Sayyidina Malik bin Dinar? Kata beliau, ama wajada iblisu ahadan yusakhiru bihi ghairi wa ghairak. Boleh kamu jadikan mungkin syaitan iblis ni telah boleh menipu diriku dan diri kamu. Maksudnya boleh jadi itu hanya gambaran yang telah diberi oleh syaitan untuk nak menggembirakan kamu semata-mata. Takut dia. Dan ketika mana kalau dia jalan, matahari awan akan melindungi kepala beliau. Sayyidina Malik bin Dinar disebut dalam kitab, wa kanatis sahabatu idza marrat alaihi radhiyallahu anhu wa huwa yumli al-haditha yasqutu wa yarta'idu wa yaqulu isbiru hatta tamurra fa inni akhafu an takuna fiha hijaratan aw an takuna fiha hijaratun tarjumuna biha. Dia waktu baca hadis Sayyidina Imam Malik bin Dinar, kalau dia baca hadis Nabi SAW dalam majlisnya, kadang-kadang awan akan melindungi di atas kepalanya. Awan lindung atas kepala. Ini karamah. Tapi dia takut. Maka dia akan diam sekejap, tak akan riwayat hadis. Dan dia akan gementar. Jadi stuck badan dia. Kemudian dia akan sebut, isbiru. Sabar. Tunggu, jangan bergerak lagi daripada majlis. Hatta tamurra. Sampailah as-sahabah tadi, awan tadi berlalu. Fa inni aqafu, sesungguhnya aku bimbang, antakuna fiha hijaratun tarjumuna biha. Aku bimbang di atas awan tadi ada batu yang nanti akan dilemparkan kepada kita, takut kemurkaan Allah. Takutlah tengah duk baca tu, bimbang dengan murkanya Allah, dengan mungkin tak ikhlas ketika baca tadi, maka direjam dengan batu pada ketika tersebut. Jadi bimbang dia pada waktu tersebut dengan perkara tadi. Macam tu sekali. Kita kalau kata tengah duk baca, tiba-tiba awan main duk atas kepala. Nampak tak? Tu baru sikit ni kata. Dia tak tunjuk lebih lagi dia kata. Macam tu. Lepas tu ada seorang pernah minta, orang kampung, orang di tempat beliau, Sayyidina Malik bin Dinar, pernah minta kepada beliau untuk keluar bersama dengan mereka minta hujan. Waktu tu hujan tak turun, kemarau panjang. Jadi kerana diminta dia hadir sekali, kerana ma'ruf beliau adalah wali Allah Ta'ala. Apa kata dia? Billahi alaikum utrukuni fa inni aqafu an la tusqu bisababi. Nampak tak? Tinggalkan aku, dia kata. Tak payah jemput aku. Kamu saja pergi. Kerana aku bimbang kamu tidak akan diberi hujan disebabkan aku. Maka dia memandang dia yang berdosa. Nanti hujan tidak turun, orang lain semua baik. Maka kamu pergi. Jangan bawa aku, kata dia. Kerana aku bimbang hujan tak turun kerana kamu minta, disebabkan kerana aku. Tahu. Ini adalah sifatnya para awliya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ni takutkan Allah, bimbang dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak merasakan bahawa mereka ni punya kelebihan apa-apa. Sentiasa bimbang dengan kemurkaan Allah. Nikmat yang mereka dapat, karamah yang mereka dapat, mereka malah bimbang, takut. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk dijauhkan mereka daripada Allah. Ingat mereka itu karamah. Tak, dia anggap takut ini istidraj. Istidraj diberi kepada fasik. Perkara yang luar biasa diberi kepada fasik, maka ini dipanggil istidraj. Dan berbetulan dengan kehendak dia. Tamam?
Ni dapat kepada wali dan ma'ruf, itu karamah. Tak, dia bimbang. Ini bukan karamah. Ini adalah istidraj yang Allah Ta'ala beri kepadanya untuk dijauhkan dia daripada Allah. Kita yang ahli fasik ni pula, yang kalau dapat kelebihan sikit, terlupa dah. Ada lagi ma'unah ke aku nak kata ni, orang biasa aku, tapi Allah Ta'ala bantu. Tak, dia terus karamah terus. Wali ni kita ni. Terus wali terus. Sayyidina Sirri Saqti radhiyallahu ta'ala anhu, setiap hari akan melihat hidung dia. Setiap hari kalau dia bangun tidur, dia akan pergi kat cermin, tengok hidung dia. Kok hidung dia dah bertukar jadi hitam, kerana dibimbangi Allah Ta'ala murka dengan dia pada ketika tersebut. Kenapa dia khususkan hidung? Ya? Kerana orang tidak tengok pada wajah di dekat cermin, melainkan dia akan tengok hidung dulu. Biasa, betul? Kita kalau pergi tengok cermin, kita akan buat apa? Hidung dulu kita tengok. Takut ada tik hidung dalam ni kah? Takut ada apa-apa yang tak elok. Betul? Kalau tengok cermin, dia tengok mata terus. Tak. Dia tengok benda yang paling zahir pada ketika tu di muka dia, pada hidung dia. Maka kerana tu dia tengok hidung dia. Maksud di sini apa dia? Dia tengok rupa dia. Takut ditukar oleh Allah Ta'ala menjadi hitam. Nampak? Ini adalah kebimbangan. Dan juga sifatnya para ahlullah subhanahu wa ta'ala dengan khauf. Ini ahwalnya mereka. Dan kalau kita baca banyak cerita para awliya, cerita para salihin, yang mana mereka ini takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiqul Akbar, yang kita dah baca sebelum ni. Untuk mencapai maqam beliau, mustahil. Mustahil mencapai maqam Sayyidina Abu Bakar. Kerana sidqun ni saja ada 6 peringkat martabat. Dan ke-6 tu terkumpul pada beliau malah ziyadah. Setiap tu dengan kesempurnaan. Kerana tu digelar sebagai Siddiqul Akbar. Kerana nak digelar Siddiq, tidak akan boleh melainkan mencakupi ke-6 martabat tersebut. Sidqun fil amal, sidqun fil qaul, sidqun fil azm, sidqun fil niyah, sidqun fi al-wafa bil azm, dan sidqun fi tahqiqi maqamatid din. Sidqun tadi, dan kesemuanya telah disempurnakan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan sempurna. Tak ada seorang pun yang boleh menandingi dan juga melangkaui beliau dengan kebenarannya pada seluruh batin dan zahir dia. Pun begitu dia kata apa? Wallahi lawadittu an akuna syajaratan ta'dudu fa kaifa bi amsalina. Dia kata, alangkah baiknya demi Allah, aku berharap aku menjadi sebatang pokok. Aku jadi sebatang pokok saja, dia kata. Fa kaifa bi amsalina. Dia kata, kerana jadi orang masalah. Nak kena taklif. Akhirat nanti tak tentu di mana. Kalau beliau sebut macam tu, macam mana dengan kita? Macam mana dengan kita ni? Sebab tu perlu kepada guru untuk membawa kita kepada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam. Dan kenapa kita takut? Kenapa seorang tadi khauf? Tadi khauf tadi yang dituntut adalah khauf kepada Allah. Al-khaufu min Allah. Khauf min Allah mamduhun wa matlubun. Yang ini disebut oleh Allah, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Surah Sajdah. Dan juga Allah Ta'ala sebut waliman qafa maqama rabbih jannatan. Dan Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Anbiya, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ini semua pujian Allah Ta'ala kepada orang yang khauf min Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kenapa orang ni takut pada benda yang tak sepatutnya dia takut? Kerana hamba ni dia memikirkan tentang makhluk. Seperti mana dia fikirkan tentang dia akan jadi, orang panggil apa, kehilangan sesuatu. Lepas tu disebut sini, wasababuhu, sababul khauf apa dia? Tafakkurul abdi fil makhluqati. Katafakkurihi fi taqsirihi wa ihmalihi wa qillati muraqabatihi lima yaridu alaihi. Wa katafakkurihi fima dzakarahu Allah fi kitabih min ihlaki atau min ihlakin man qalafahu wa ma a'addahu lahu fil akhirah. Jadi apa ni? Kenapa dia takut? Karena hamba ni berfikir. Kalau dia takut dengan makhluk, dia takut kepada makhluk tadi
dengan sebab tadi akan melakukan kepada dia yang tidak elok, melakukan kepada dia benda yang ataupun mengambil sesuatu yang dia kasihi, ataupun kerana dia berfikir tentang janji Allah Taala kepada orang-orang yang mengingkari apa yang telah Allah Taala arahkan kepada mereka, maka dia bimbang dengan kehancuran disebabkan kerana bercanggah dengan apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Itu sebab kenapa orang takut. Dia takut yang mana satu? Takut yang dipuji, takut kepada yang kedua tadi, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis Nabi kata la yadkhulun nara man baka min khasyatillah. Tidak masuk neraka orang yang takutkan Allah dan menangis dia kerana takutkan Allah. Nampak? Dan dalam risalah Qushairiyah disebut, apa makna takut? Takut ini maknanya muta'allaq dengan mustaqbal. Makna bagi takut ini tergantung dengan perkara yang akan datang. Sebab tu yang kita bimbang ni biasanya dengan benda yang akan datang. Sama ada yang kita tak suka tadi akan datang, ataupun yang kita suka tersebut akan hilang pada masa akan datang. Itu dipanggil khauf. Kan kita jadi bimbang. Saya ni kalau buat macam ni nanti saya bimbang akan datang ni jadi macam ni sekian-sekian. Dia selalunya fikir takut ni dengan benda yang mendatang. Dan takut tidak berlaku kepada sesuatu yang hal yang berlaku pada waktu tersebut. Orang tu ketika dia buat benda tu, biasanya dia tak takut lagi, selepas tu baru dia takut. Biasanya takut walaupun datang sedetik, dia takut selepas 2 detik itu pun dikatakan sebagai takut kerana dia takut selepas 2 detik. Maka dia mustaqbal. Dan juga tidak takut lagi kepada benda yang telah berlalu. Jadi takut tidak berlaku melainkan kepada yang mustaqbal. Dia tidak akan berlaku fil hal dan tidak berlaku pada fil madhi. Tidak berlaku pada waktu sekarang dan tidak berlaku pada waktu yang telah berlalu. Ini takut yang biasanya dilakukan oleh seorang tersebut. Tapi takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kalau dalam bahasan yang disebut oleh Al-Imam Qushairi di sini. Bila kita takut dengan sesuatu yang akan datang. Benda yang berlalu kita nak buat apa? Kita nak takut? Tak. Kita kena harap dengan Allah. Moga diampunkan. Moga diberikan keluasan kepada kita. Moga dilepaskan daripada azab. Moga di kaza. Kan? Kita akan berharap pada waktu tersebut. Sebab tu kena ada 2 sayap. Sayap khauf dengan sayap roja. Sayap takut dengan sayap harap. Terbang sekali. Bila dibuka kedua-dua sayap tadi baru boleh terbang. Kalau tidak, tak boleh terbang. Dia akan jadi tersangkut. Terbang sengit. Kerana takut saja. Itu dalam mazhabnya kita. Kalau berpegang dengan tariqah syaduliyah. Beza dengan tariqah khalwatiyah. Tariqah khalwatiyah seperti yang dipegang oleh Al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala. Nanti insyaAllah kita akan mengaji kitab Aqidah Al-Imam Dardir. Qaridah Bahiyah. Belakang sekali. Dalam bab tasawuf, Al-Imam Dardir ada menyebutkan usul bagi tariqah Al-Khalwatiyah. Dan beliau adalah khalifah bagi tariqah Khalwatiyah yang diganti kepada guru beliau. Dan dalam tariqah Khalwatiyah, mereka membezakan di antara halil an-naz' ataupun halil maut dengan halil hayah. Waktu hidup kena melebihi janibul khauf. Dia mesti lebihkan sudut khauf, takut kepada Allah. Manakala ketika nak mati, dalam mazhabnya, dalam tariqahnya khalwatiyah, mereka memaklumkan dan disebutkan oleh Al-Imam Dardir, dilebihkan janib ar-raja. Jangan datang khauf pada ketika tersebut. Kena berharap sungguh-sungguh dengan Allah agar dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Maka kena datangkan raja pada waktu itu. Dan selalu hadirkan perasaan tadi, kerana Allah Ta'ala mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku adalah dengan sangkaan hamba-Ku kepadaku. Kalau kamu sangka dengan baik kepadaku, maka akan baiklah penghujungmu. Dan kalau kamu buruk sangka denganku, maka buruklah penghujungmu pada ketika tersebut. Tamam? Jadi diminta dalam mazhabnya tariqah Khalwatiyah, orang yang mana ketika hampir mati, maka dimenangkan janib ar-raja pada ketika tersebut. Dalam mazhabnya kita, yang kalau kita berpegang dengan tariqah syaduliyah,
Dan saya mengambil dengan Maulana Syekh Yusri dan Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala tariqah Syadziliyah Siddiqiyah. Tariqah Syadziliyah berpegang dengan pandangan bahawa jalan ketika mana hampir mati juga merangkumi kedua-dua jalan. Khauf pun ada, raja' pun ada. Dua-dua sekali. Dia kena ada dua-dua pada ketika tersebut. Tidak hanya melebihi maqam ataupun tidak hanya melebihi janibir raja' sahaja pada ketika tersebut tanpa menghadirkan khauf. Kena ada juga pada waktu itu kebimbangan. Maksudnya kebimbangan tidaklah dicela pada ketika tersebut kalau kita bimbang dengan kemurkaan Allah kepada kita apa yang telah kita lakukan. Baik. Ini adalah khauf. Dan khauf kata ulama min syurutil iman atau min syartil iman. Karena dengan khauf ini akan menyebabkan, sebab tu bila disebut dalam Quran yaqafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut dengan Tuhan mereka min fawqihim. Min fawqihim makna daripada Allah Taala di atas? La. Fawqiyatuhu ta'ala laysat bimakan bal bil ijlali wat ta'zim. Maksud ayat ni apa dia? Yaqafuna rabbahum min fawqihim ay min fawqihim 'ala al-'adab. Ni dipanggil hazful mudhaf dipanggil. Dihazafkan mudhafnya. Atau yaqafuna 'adzaba rabbihim min fawqihim. Dalam ni kan sebut yaqafuna rabbahum. Yaqafuna rabbahum min fawqihim. Maksudnya maksudnya kata sebahagian ulama dihazafkan mudhaf. Mudhafnya azab. Ay yaqafuna 'adzaba rabbihim min fawqihim. Itu dibimbangi turunnya azab daripada atas. Biasa azab ni pada zaman disebut pada ketika ni kebiasaannya turun daripada atas dan itu lebih menggerunkan. Itu lebih menggerunkan. Kita nampak azab tadi turun. Kalau jatuh meteor di satu tempat menggerunkan. Kalau nampak matahari terbenam masuk nak jatuh ke atas muka bumi, takut kita. Karena itu disebut yaqafuna azab rabbihim. Azab tadi dihazafkan. Tapi diniatkan maksud dia. Diniatkan maksud dia pada ketika sebut. Macam kita sebut dalam ni, kata, bolehkah sebut macam tu? Boleh. Dalam Quran ada dia punya misalnya. Apa dia? Fas'alul qaryah. Fas'alul qaryata. Betul tak? Dalam Quran kan? Tanyalah kampung. Tanya kampung kan? Dah. Fas'alu ahlal qaryah. Hazaf mudhaf. Maksudnya, tanyalah kepada orang kampung. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala gunakan dengan perkara tersebut. Fas'alul qaryata. Itu dalil. Kata ada juga di antara ayat Quran yang dihazafkan mudhaf dan dimaksudkan dengan mudhaf dia pada ketika mana disyarah. Fas'alu ahlal qaryah. Boleh. Betul tak Batulullah? Apa ayat tu? Fas'alu ahlal qaryah. Tak ada kan ahlul qaryah. Fas'alul qaryah lah. Fas'alul qaryah. Tapi makna dia apa dia? Fas'alu ahlal qaryah. Tanyalah kepada ahli qaryah. Ahli kampung tu. Dan ini juga ayat ni. Yaqafuna rabbahum. Yaqafuna rabbahum min fawqihim. Maksudnya yaqafuna azab rabbihim min fawqihim. Mereka takut dengan azab Tuhan mereka daripada atas. Jadi khauf adalah syaratul iman. Khauf ini adalah syaratul iman. Sebab tu dalam Quran Allah Taala kata waqafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kamu kepada aku kalau kamu beriman. Kalau kamu orang yang beriman. Maka khauf adalah faedah kepada al-iman. Khauf adalah faedah kepada iman. Satu lagi istilah disebut oleh ulama dengan qasyah. Dan satu lagi istilah disebut haibah. Ada 3 istilah. Khauf, qasyah, haibah. Ketiga-tiga berbeza pada faedah dia. Khauf akan faedah kepada hamba, dia akan melahirkan iman. Qasyah, faedah kepada hamba akan menerbitkan ilmu. Maka nak dapatkan ilmu syarat dia mesti khasyah. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tak disebut innama yaqafullah. Tak, khasyah ini lebih tinggi sedikit daripada khauf. Itu maqamul ulama. Dan ulama ini maksudkan sini apa dia? Al-ulama billah. Bukan ulama semata-mata ulama. Tak, ulama billah. Karena mereka yang alimuna bima yaliqu bihi min sifatihi al-jalilah wa af'alihi al-jamilah. Karena apa? Karena madarul khasyah
ruang lingkup khasyah ini tidak akan berlaku melainkan yang takut tadi mengenal yang dia takuti. Baru dia kenal, baru dia takut. Khasyah tadi dia tidak akan berlaku melainkan dengan ilmu. Sebab tu yang takut ini kerana dia ilmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau maqamul mukminin boleh jadi kepada semua orang mukminin, khafuna wa khafuna in kuntum mu'minin. Mereka takut kepada Allah Taala. Kerana diceritakan tentang azab, diceritakan tentang balak yang akan diturunkan. Tapi kenal Allah, dia tak kenal Allah. Dia kenal azab. Dia kenal dengan kebimbangan. Dia kenal dengan nanti neraka. Dia kenal dengan tu. Dia nampak tu dulu. Dia nampak dengan Allah. Manakala ahlul khasyah, yang ini di kalangan ulama billahi ta'ala, maka mereka takutkan Allah. Kenapa? Kerana mengenal Allah Ta'ala dengan sifatnya yang jalal dan jamal. Kerana Allah ada sifat jalal dan Allah ada sifat jamal. Dan satu lagi yang ketiga dipanggil haibah. Haibah ni apa dia? Haibah ni adalah peringkat yang tertinggi yang mereka ni di kalangan al-arifuna billahi subhanahu wa ta'ala. Bukan ulama' saja tapi arif. Al-arifuna billah, dan yang mereka takut pada ketika tersebut bukanlah dengan azab dan bukan yang sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang mereka takut, yang mereka bimbang adalah dengan ijlalnya Allah Ta'ala itu sendiri. Bukan dengan sebab azab tadi. Tamam? Dan juga kerana mereka cintakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam? Itu kalau tengok Sayyidatina Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, ketika mana dia mengungkapkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kalau dia bagi tahu, dia kata, ya Allah, saya mohon untuk masuk ke dalam syurgamu, ya Allah. Saya melakukan ibadah ini bukan kerana syurgamu. Tuh. Dan saya melakukan ibadah bukan kerana takutkan dengan nerakamu. Tapi kerana kamu, ya Allah. Kerana Allah Ta'ala. Baik kerana sifat jalalnya Allah, jamalnya Allah, tak semestinya. Tapi tadi ini kita sebut, ada sebahagian yang sebut macam tu. Tapi sebenarnya kepada Allah tu sendiri, tanpa melihat kepada jalal dan jamalnya Allah. Tapi kerana zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dipanggil haibah. Haibatullahi subhanahu wa ta'ala. Tamam. Baik. Dan isim khauf ini adalah ismu jami'. Isim jami' kepada haqiqatit taqwa. Dan taqwa adalah ismu jami' atau ma'nal jami' kepada ibadah. Takut adalah nama yang merangkumi keseluruhan makna taqwa. Kalau orang tanya taqwa ni apa dia? Bagi taqwa secara umumnya adalah kerana khauf. Dan taqwa itu adalah makna jami' kepada ibadah. Kalau tanya apa ibadah yang sepatutnya, yang betulnya, yang dengan maksud ibadah adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sebab tu para ulama kalau bincang mula-mula apa dia? Taqwa. Sebagai ulama bincang mula-mula berkenaan dengan wara'. Karena ulama bincang dalam kitab mereka tasawuf kadang mula dengan kitab berkenaan dengan yaqadah, sedar. Semuanya ada nisbah masing-masing. Kalau mula dengan yaqadah, kerana orang yang nak bergerak menuju kepada Allah tidak boleh tidur. Dia kena jaga dulu. Baru boleh bergerak kepada Allah. Kalau mereka bincang berkenaan dengan wara', kerana wara' dianggap sebagai ra'su al-amal. Kerana orang ni ketika mana mula nak berubah, dia akan mula datang wara' dulu. Yang akan mula perhati makan dia apa, dia tak boleh makan apa dan sebagainya. Yang sekarang ni baru heboh semua pakai makan daging import. Itu nak makan. Daripada dekat kedai itu jenuh lah. Makan kangaroo lah kita. Apa hukum makan kangaroo? Tak masalah berkenaan sembelihan tak sah tu lain tu kira. Tu bukan perbincangan kita. Tamam? Hukum makan kangaroo apa dia? Hukum makan kangaroo harus. Bukan haram pun. Orang duk main-main kata makan kangaroo ni macam gini. Kata apa? Patutlah dia kata ekor nampak besar lah kata. Punya ekor kangaroo. Kangaroo hukumnya harus makan, apa masalah. Tapi masalah sekarang ni bukan bincangan kangaroo boleh makan tu. Masalah sekarang ni masalah berkenaan dengan sembelihan tu, siapa dia sembelih pun tak tahu. Jadi dia dapat sampai daging kat kita. Karena tidak amanah, karena tidak jaga dengan hak umat. Jadi gitu. Dan iza usidal amr ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Dan jadi kehancuran ketika diserahkan kepada orang yang ada korak.
yang pentingkan dengan kewangan dia lebih daripada melihat kepada ahwalnya umat Nabi SAW. Sanggup makan harta yang haram karena bagi masuk benda-benda yang haram tadi kepada umat. Nah, haram dengan sebab apa? Sebab sembelihan tak sah dan sebagainya tu. Tak tahu siapa yang sembelih, atau orang yang bukan Islam kan yang sembelih. Dan kata putih urat merih dan sebagainya tu. Urat halqum. Kan? Yang tu yang disebut oleh ni dalam kitab lah sebutnya tu lah. Berkenaan dengan kenguru, hukumnya harus. Tak haram. Saya ada tulis dalam kitab berkenaan dengan kenguru. Ambil tak? Jadi kita Irsyadul Ikhwan tu apa bukan kitab. Apa ni handset. Nah, silap bang. Kita tengok dia punya matan dia. Ini kitab ni saya karang sebelum balik dulu. Berkenaan dengan kenguru. Bukan kenguru sajalah semua. Ada 313 bait. Kitab syair berkenaan dengan haiwan. Hukum hakam daging haiwan. Penting kitab ni sebab dalam ni ada banyak fawaid. Ni. Huruf kaf. Al-kurki burung bertengkuk panjang ia dihalalkan memakannya tak mengapa. Kurki adalah burung bertengkuk panjang. Dan hukumnya halal dimakan. Ada saya letak gambar lagi sekali. Dengan gambar. Nanti insyaAllah kitab ni akan keluar nanti. Kemudian al-kangar. Kangaru makhluk istimewa. Jadi perbahasannya para ulama. Kangar ataupun kangaru makhluk yang istimewa. Jadi perbahasannya para ulama. Kata guruku Yusri yang aku cinta, ianya halal dimakan tak mengapa. Syekh Yusri kata halal hukumnya. Kenapa? Ia tidak berburu dengan taringnya. Yang pertama sebab dia kerana dia tak berburu dengan taring. Dia makan daun-daunnya. Juga bukan pemangsa seperti singa. Dan dia bukan pemangsa seperti singa. Makanannya hanya tumbuhan diet daratan, maka halal hukumnya untuk dimakan. Faham? Itu syair kenaan dengan kanguru. Karkadan, apa dia karkadan? Al-karkadan, binatang bertanduk satu, dikenali bangsa kita badak sumbu. Kan? Boleh. Kata Ad-Damiri, imam yang berjasa, sukar cari jawapan tentang hukumnya. Ad-Damiri kata payah cari hukum tentang karkadan. Zahirnya halal dimakan oleh kita kerana tumbuhan hanyalah makanannya. Cuba tengok. Sama tak dia punya qaid ataupun illah halal makan karkadan. Apa dia? Badak sumbu ataupun dipanggil qarnul wahid. Dalam bahasa Arab juga dipanggil qarnul wahid. Hukumnya kerana dia makan tumbuhan. Nah, dia makan daun-daun. Tidak perlu lihat pandangan kedua, dikatakan ia gabung gajah kuda. Nah, sebagian lagi kata karkadan ini adalah gabungan gajah dengan kuda. Maka dia diharam sebabkan kerana dia gabung dengan yang haram. Dia gabung dengan gajah. Jadi yang gabung kuda halal, gajah haram. Maka gabungan dua tu keluar badak sumbu. Maka hukumnya haram. Tak. Kata Imam Damiri, tak perlu tengok pandangan tu. Ambil pandangan yang pertama saja. Karkadan hukumnya halal. Tapi nak sembelih je nak jenuh. Nak pergi dekat pun tak boleh. Nak tembak ada jauh lah. Lepas tu pergi sembelih. Sembelih pun pisau. Kalau cakap pakai pisau haduk kita sembelih lembu kat kampung ni. Lain kali kita pula kena sembelih dengan dia. Poin nak cerita kangaru tadi lah. Kangaru. Ni pada huruf kaf. Ada banyak lagi di atas. Hukum makan. InsyaAllah kita akan baca kitab ni nanti. Belajar zawiyah nanti kalau yang 10 orang kita akan pergi cuti. Naik bot. Kapal kan. Kita akan baca kitab ni dalam bot. Baca kitab bab binatang. Sambil-sambil masuk hutan. Kan? Tak biasa masuk hutan, bersedialah untuk masuk hutan. Kan? Ada yang tengok je ni. Maksudnya, kena pacak berlompat ni. Kan? Tak kata pacak pun tak nak tengok apa. Kalau kata, yang masuk hutan tak tahu jadi macam mana. Kena masuk nanti, ikut tok guru. Baik. As-sadisu fil ju'. Ini bab berkenaan dengan ju' pula. Jadi, kita takut. Kena warak. Tadi warak kan. Ada ulama jaga dengan warak. Dan ada ulama yang bahas berkenaan dengan taqwa. Taqwa, sebahagian kitab dibahaskan taqwa pada permulaan. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Zainuddin Malaybari Al-Kabir dalam kitabnya Hidayatu Al-Azkiya.
ila tariqil awliya. Tamam. Sikit lagi kita baca. As-sadisu fil ju'. Yang keenam berkenaan dengan lapar. Wal khawfi wal ju'i ma' ya'sin 'anit tama'i. Yang kedua ju'. Takut lapar. Ju' ni adalah lapar. Nah, berlapar yakni sama ada dengan membanyakkan puasa atau mengurangkan makan siang dan malam. Baik. Berlapar ini adalah sunnah dengan disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Dan apa lapar? Lapar adalah habsun nafsi an da'il imtila'i wal batnah. Nah, hakikat lapar, maksud bagi lapar adalah menjaga diri kita daripada penyakit imtila'. Imtila' adalah memenuhkan perut dengan kekenyangan. Nah, habsun nafsi anid da'i al-imtila' wal batnah. Tamam. Jadi kan ini perut boroi dan sebagainya ni. Maka ju' adalah menjaga diri daripada memenuhkan perut ni sehingga menyebabkan jadi kembung dan juga jadi borai lah bahasa kita. Dan dzalika min manazilil awam fi ibtida'i sayrihim li hajatihim ila an-nashati fil iradah. Ini adalah manzilahnya awam. Orang awam macam tu lah. Permulaan dia jaga makan ni kenapa? Kerana tak mau borai. Itu ya. Dia jaga diet dan semua kali. Macam kita duk buat lah. Nah, diet tak makan nasi, makan lauk saja. Potong karbo. Kenapa? Kerana nak jaga takut nanti borai, nampak tak apa ni, penyakit banyak, kemudian jalan pun payah. Jadi nak susah nak bergerak hanya kerana tersebut. Nampak? Dan juga untuk apa? Untuk riqqatil qalbi bitarki al-'adati liyahsulu bidzalika al-husna wa ziyadah. Dan juga untuk melembutkan hati. Karena orang yang kurang makan ni hatinya lembut. Orang yang kurang makan ni akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, jadi nak bagi, orang panggil apa? Nak bagi dapat kebaikan pada jismaninya dan sedikit daripada rohaninya. Ini bagi awam. Manakala bagi khawas. Bagi khawas, lapar adalah tafarruqun wa baqa'un lil ihsasi wa wuqufun ma'al bashariyati wa kullu dhalika naqsun. Fahum radiyallahu anhum غذاء نفوسهم بالذكر وراحة أرواحهم بالفكر فهم دائما على موائد المعارف وشراب طوارق اللطائف رضي الله عنهم ورضوا عنه فافهم. Ju', nah, kelaparan bagi khawas, bagi orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Tafarruq wa baqa' lil ihsas. Maksudnya mereka orang panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka memisahkan diri mereka daripada duduk bersama dengan kemanusiaan ini dan juga baqa' lil ihsasi. Tambah dalam keadaan yang pertama, mereka tafarruq, tapi dalam masa sama baqa' lil ihsas. So, mereka berpisah daripada basyariyah. Karena kemanusiaan biasanya dia suka makan, dapat makan. Tak bagi orang yang khawas, mereka berpisah daripada adat tersebut. Tetapi masih ada perasaan, masih ada lagi ihsas ataupun panca inderanya masih bergerak macam biasa, bukan gila. Tak. Tapi tafarruq, mereka berasing daripada adatnya manusia biasa dan sehingga menjadikan makanan mereka pada waktu tersebut adalah zikirnya mereka. Kerehatan bagi roh mereka adalah dengan fikru fillah, maksudnya dengan berfikir. Otak mereka tadi hanya kerana apa sahaja berkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah. Dan mereka mendapatkan maidah al-ma'arif, dengan diberikan dengan hidangan ma'rifah dan juga minuman yang lazat yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka seperti yang telah didapatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi mengatakan bahawa aku diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tarik yang ghair ma'luf, yang bukan biasa dilakukan dan biasa didapatkan oleh orang biasa yang tak nampak. Jalan Nabi diberi kenyang oleh Allah Ta'ala. Untuk Nabi puasa wisal. Tidak buka puasa tu. Itu haram bagi kita. Kita tak boleh buat puasa wisal. Tamam. Jadi itu puasa di sisi lapar di sisi khawas. Kata Imam
Sayyidi Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu tidak akan mendapatkan fadilat lapar bagi seseorang tersebut melainkan dia makan sehari sekali sahaja. Siapa yang makan sehari 2 kali, maka dia telah hilang fadilat lapar. Jadi yang mai ke Temuduga ni, dan sehari makan berapa kali? 3 kali makan. Betul tak? 3 kali makan sehari. Maka tak ada fadilat lapar. Tak boleh dapat martabat khawas. Nah. Itu kena puasa. Puasa pula sekali makan pula. Kalau dia buka puasa tu, dia makan tu serupa dengan 3 kali. Tak edit juga. Sebab tu, kalau dilihat oleh para ulama, kalau dia tengok balik, dia punya jalan lapar mereka. Luar biasa. Sahal bin Abdullah, Sahlu bin Abdullah, At-Tustari, radhiyallahu ta'ala anhu, tidak makan melainkan selepas 15 hari. Dia sekali makan 15 hari. 15 hari sekali makan. 15 hari pula sekali makan. Ni Sahal bin Abdullah At-Tustari. Buat macam mana macam tu? Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu setelah mimpi masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala bertemu dengan Nabi SAW yang dia makan buah-buahan dalam syurga yang dia dapatkan musabba'at tu. Kan yang zikir musabba'at tu dia dapat tu daripada Nabi Khidir. Maka dia tak makan 4 bulan selepas tu. 4 bulan tidak menyentuh makanan dunia. Dan dia kenyang sentiasa. Kerana apa? Kerana telah makan di mana yang dia telah dapatkan tadi. Ya. Man lam yadhuq lam yadri. Orang yang tak tahu, dia tak akan rasa benda tersebut. Jadi puak-puak yang duk petikai dan sebagainya, mereka tak rasa. Tak perlu nak petikai, kamu tak sampai pada peringkat tersebut. Kita tak sampai juga peringkat tadi. Tapi i'tiqad kita dengan kewalian mereka dan apa yang mereka perolehi tadi, itu sudah mencukupi. Daripada jenis duk menganjing. Main-main. Dan tu akan menyebabkan kejahilan tadi makin melekat, makin jadi membarah. Kenapa? Karena tidak ada sidqul i'tiqad kepada awliya Allah Subhanahu wa taala. Sebut pasal wali-wali saja, pandang sinis. Sebut pada wali-wali saja, juih mulut. Sebut pasal wali-wali saja, gelak, main-main. Kenapa? Karena tak ada i'tiqad. Orang tak ada i'tiqad ni, tak boleh kata apa. Dan dia akan semakin jahil dan semakin jahil dan semakin jahil, dan wal'iyadu billah, dia akan berada dalam keadaan yang jurang, yang bahaya, dan boleh jadi su'ul khatimah. Karena dia akan buruk adab selepas itu dengan awliya. Dan itu yang berlaku kepada kebanyakan awam pada waktu sekarang. Nah, bila mana terlalu banyak sangat dengan diri sendiri, dengan tidak ada bimbingan para guru, malah guru-guru yang mereka jadikan sebagai panutan pun adalah orang-orang yang juga tidak berguru dengan guru-guru yang membimbing umat ini, maka akan jadi apa? Jadi jur'ah, jadi sombong. Akhirnya jadi tak tahu apa. Dan dikatakan dalam sebagian riwayat, Imam Sahl bin Abdullah At-Tustari, kalau masuk bulan Ramadan, beliau tidak akan makan melainkan setelah melihat hilal Syawal. Sebulan terus tak makan. Bukan haram ke Ustaz? Apa ni? Wisal. Bukan haram ke? Ya haram kalau dengan qasad. Kan dia tidak qasad. Macam mana? Haram kalau dengan qasad. Kita qasad nak wisal. Sekarang dia tak lapar nak buat macam mana? Dia nak paksa makan. Tak boleh paksa makan. Kita dah kenyang lah pergi kedai makan. Jamu tak sedap terawan pun. Kenyang. Dia, kita dah makan dah kenuri. Kita dah makan dah nasi. 2 pinggan dah. Lepas tu pergi ke KFC. Lepas tu ada pula KFC yang baru punya. Dia punya, orang panggil apa? Menu baru. Kata ni kena try ni. Sedap gila ni. Dah sedap gila pula. Lepas tu, jamu lah macam mana pun. Nah, saya dah kenyang lah. Tak boleh nak buat apa lah. Macam tu. Karena orang tu dah kenyang, dah buat macam mana? Dan makan pula bukan mesti yang apa ni, makan yang zahir sahaja, ada makan maknawi. Baik kalau dia makan zikir pada waktu tersebut dan makanan tadi menyebabkan dia kenyang. Nah, macam mana? Dia kira makan pada waktu tu. Jadi kira makan waktu tu. Boleh. Cuma makanan dia tadi ni untuk dia. Kita tak boleh nak tumpang. Ada dalam perbahasan para ulama dalam kitab fiqh dibincang dalam fiqh Syafi'i, makanan yang membatalkan puasa adalah makanan daripada dunia. Ya. Makanan yang makan kalau turun daripada syurga Allah Ta'ala dimakan seorang tadi, maka tidak batal puasa dia. Karena yang membatalkan puasa hanyalah makanan dunia sahaja. Makanan syurga tak batal puasa. Dalam Hasyah Bajuri ada sebut.
Jadi kalau orang diberi karamah oleh Allah Ta'ala, turun pada siang hari makanan syurga. Dia makan makanan tadi. Batal tak puasa dia? Tak batal puasa dia. Kenapa? Karena yang dia makan makanan syurga. Syurga betul lah. Jangan ada tulis cop lah Hamid no. Nasi kandar Hamid. Kan? Tapi ini syurga ni. Dia ada cop Hamid. Syurga Penang. Kan? Syurga si kandar. Dia pergi hantam yang tu, dia kata ni syurga ni. Kan? Syurga betul. Ayat ni batal lah. Ini sungguh dan turun daripada syurga Allah Ta'ala. Seperti yang diturunkan kepada kaum Nabi Allah Musa AS. Kita tahu, boleh ke jadi? Tu pernah jadi kepada kaum Nabi Musa. Yang bodoh apa ni kan. Kalau kita kata tu, dia akan kata macam tu pula. Dia kata, boleh ke? Ada ke orang dapat macam tu? La ilaha illallah. Bani Israel dapat. Dalam Quran sebut. Dah pernah berlaku. Boleh jadi tak berlaku lagi? Boleh jadi. Pada umat Nabi Muhammad SAW boleh jadi berlaku. Apa masalah dia? Tak pernah tengok pun. Hang siapa dia? Nak tunjukkan hang sedia. Semua keramat kena tunjukkan hang tu baru nak percaya. Oh, letih macam tu. Wali jalan tahayyak tak percaya. Sebab saya tak pernah tengok. Hak dia naik kapal terbang tak apa. Hak dia naik kapal terbang, dia percaya. Kapal terbang. Oh, dia percaya. Boleh lah kapal terbang. Ada orang bawa kapal terbang tu, dia terbang tu. Habis tu, kalau wali tu Allah Ta'ala bawa dia terbang. Masalah dia. Kapal terbang tu siapa bawa? Tukang tu bawa. Teruk kamu ni. Akidah masalah. Kalau kata-kata tukang tu yang bawa. Yang bawa Allah. Yang bagi terbang. Burung terbang. Macam mana? Burung tu yang terbang sendiri. Burung terbang dia tak heran. Wali terbang dia buat pelik. Wali terbang. Macam mana boleh terbang? Burung tak ada akal boleh terbang. Allah Ta'ala bagi kelebihan tersebut. Wali Allah Ta'ala yang mulia kalau nak terbang. Masalah dia. Dia kata, kalau macam tu sonok lah. Kenapa Nabi tak terbang pergi ke Madinah? Tu kata, sampai tak reti mana satu syariat yang Nabi nak tunjuk dengan mana satu karamat yang Allah Ta'ala nak tunjuk. Lebih pada tu lagi Nabi terbang. Naik ke langit terus. Isra' dan Mi'raj. Itu macam mana? Kalau puak ni ada zaman Nabi, dia akan duduk dengan Abu Jahal. Sungguh. Dia akan duduk dengan Abu Jahal. Mungkin dia Islam, tapi yang tu. Betul ke? Macam mana boleh naik ke langit? Susah. Dia nak kira dia. Itu yang jadi murtad ramai pada waktu ketika sebut. Kerana tak percaya dengan Nabi berjalan. Cuba tengok Sayyidina Abu Bakar. Apa yang mustahilnya kata dia? Kerana perkara tadi tak mustahil dengan akal. Tengok, nampak ada sahabat Nabi yang beriman pada waktu tersebut, dalil kepada akal mereka ni sempurna. Tahu hukum akal. Dan yang tidak betul ni, kufar dan juga orang-orang yang murtad pada ketika tersebut, akal mereka tidak sempurna lagi pada waktu tersebut. Kerana tak tahu perbezaan hukum akal. Tak tahu ini mustahil adat ke, yang ini mustahil akal. Dia ingat naik ke langit tu mustahil akal. Dan itu mustahil adat saja. Adatnya orang tak boleh naik, tapi Nabi naik. Lepas tu dia panggil karamat ni apa dia? Amrun qariqun lil adati. Bukan amrun qariqun lil aqli. Keramat ni amrun qariqun lil adah. Perkara mencari adat, bukan perkara mencari akal. Lepas tu Nabi-Nabi tak datang untuk menunjukkan perkara mencari akal. Tak ada seorang Nabi mai kata, saya akan bagi kepada kamu satu mukjizat, 1 + 1 jadi 4. Itu qariqul aql. Mustahil. 1 + 1 mesti 2. Ada siapa boleh main mukjizat 1 + 1 jadi 4? Tak, mustahil. Saya akan buat main mukjizat. Anak beranak dulu pada pak. Kok mana? Anak beranak dulu pada pak. Kalau dia beranak dulu, dia lah pak. Kecuali nama dia anak. Dan nama anak dia adalah pak. Itu tak apa. Satu-satunya anak beranak dulu pada pak. Anak tu pak. Pak tu anak. Betul dia. Macam mana? Sebab pak dia tu nama anak. Dan anak dia nama pak. Buat macam mana? Satu, anak dia akan beranak dulu lah. Betul? Dan ni anak dengan makna yang hakiki ni. Boleh jadi ke anak beranak dulu daripada ayah dia? Mustahil. Mustahil akal. Bukan mustahil adat lagi. Waktu para Nabi tidak datang dengan perkara mustahil akal. Kalaulah naik Isra' dan Mi'raj dari perkara yang mustahil pada akal, Allah Ta'ala tidak akan buat begitu kepada Nabi. Akuan begitu. Allah Ta'ala susun macam tu. Boleh? Baik. Jadi sebab tu, dalam bab berkenaan dengan perkara ni, jangan ingkar. Dengar dulu. Aulia Allah Ta'ala tak sama macam dengan kita. Kehidupan mereka. Dan katanya Sayyid, cuba tengok. Dalam ni,
Sayyidina Al-Imam Sahal At-Tustari, kalau ada orang kata dia tak makan sebulan, no, tu macam mana? Dia tak makan, tapi dia minum. Jadi tak ada masalah. Dia minum ayak saja. Kita kalau minum ayak saja pun, dia ada diet, dia panggil diet, snake diet dia panggil. Nah, dia panggil snake diet. Nah, dia ada keto diet, dia ada IF. Nah, orang lot buatlah intermittent fasting. 16 jam 16 jam puasa, 8 jam makan. Nah, tu ya, di 24 jam kan. Nah. Itu IF dia panggil. Ada 12 jam puasa, baki dia tu makan. Makanlah tapi jangan makan karbo, jangan makan tu macam tu. Dia panggil IF. Ada orang buat IF ni, pakai kurus ni. Ada yang buat keto diet. Ada panggil snake diet. Snake diet ni makan ayak ni. Snake diet dia akan minum ayak saja. Nah, dalam seminggu turun berat lebih kurang dekat 5 ke 10 kilo. Kalau minum ayak saja. Lebih bahaya lah kadang-kadang. Diet tak ada nasihat doktor ni masalah. Bahaya nanti kepada kesihatan kita. Badan tak ada protein, badan tak ada karbo, badan tak ada apa. Jadi makan ayak saja pun masalah juga kepada kesihatan kita. Tapi ada para awliya Allah Ta'ala yang tak ada masalah apa. Kerana dia nak bagi ringan badan dia untuk melakukan ibadah, maka dia buat macam tu. Dapat tak? Kenapa dia minum juga ayak? Kenapa dia minum juga ayak sikit? Untuk dia nak elakkan daripada masuk ke dalam larangan wisal. Karena dalam mazhabnya Maliki kemungkinan makruh saja wisal. Mazhab kita haram. Sebab tu dalam disebut taharruzan min karahatil wisal. Imam Ma'ul Ainain dia mazhab dia Maliki. Yang disebut kata ni kerana menjaga daripada berlakunya mengambil makruh dalam wisal. Jadi tak mau makruh. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i haram. Wisal ni adalah haram. Baik. Macam mana kita nak berlatih untuk lapar? Ini kata Sayyidi Ma'ul Ainain ajak kita. Macam mana nak latih lapar? Nanti kita insyaAllah minggu depan kita akan bincang sikit tambahan lagi mengenai kelebihan lapar dan kelebihan orang yang hidupnya sukar, susah dan sebagainya. Dan juga untuk kita tinggalkan syahwat, insyaAllah minggu depan kita akan sambung. Cuma di sini Al-Imam sebutkan kepada kita macam mana nak melatih diri kita dengan lapar. Cara dia kata beliau dengan tadarruj, tadrij. Jangan terus nak lapar. Nanti tak biasa dengan badan kita. Bagi penuntut ilmu boleh amalkan benda ni. Apa dia cara dia? Sebahagian ulama kata adabul ju'. Antara adab bagi lapar, alla yanqusal 'abdu min 'adatihi illa mithlu udhunis sinnaur. Iaitu hamba tersebut mithla, bukan illa mithla. Ay yanqusul 'abdu mithla. Ay la yanqusul 'abdu min 'adatihi illa mithla udhunis sinnaur hatta la yabqa lahu illa qadru dhalika min al-qut fa innahu yusahhilu 'alayhi tarkuh wa in tarakahu la yadurruh. Cara macam mana kita nak adabul ju', nak lapar macam mana? Maksudnya seorang tersebut dia tidak kurangkan daripada adat dia melainkan hanya sekadar sebesar telinga kucing. Jadi kita kalau makan nasi satu pinggan, biasanya nasi kita banyak tu. Jadi hari tu kita kurangkan sikit, satu ni, besar ni je. Telinga kucing besar mana? Sikit je kan. Sikit je. Ambil yang tu dulu, buang sikit. Jadi kalau kita dah bubuh biasa banyak ni, biasanya 2 senduk. Jadi hari tu masa dah bubuh 2 senduk tu, buang sikit. Bubuh balik dalam. Bubuh dalam apa ni, periuk balik. Beda nak bagi, kita kurang sikit pada semalam. Tulat pula, buang sikit lagi. Jadi 2 telinga. Dah semalam buang 1 telinga. Ini buang 2 telinga kucing. Besar ni sikit, buang sikit lagi. Hari ketiga, buang lagi. 1 lagi, 3. Buang sikit lagi. Sampai kepada qadar yang kita rasa kita dah boleh untuk nak berlapar pada ketika tersebut. Dan kita jadi biasa pada itu. Ini panggil ta'wid. Kebiasaan. Membiasakan diri, kata para ulama. Sehinggalah orang tadi tidak mudarat ketika mana dia meninggalkan qadar tadi. Terus sebagian kalau kata ahli jaga kesihatan sekarang ni, kata dia kalau nak makan nasi, kita ni masalah dia makan nasi banyak sangat. Sehari kalau makan nasi sekali sudah mencukupi sebenarnya. Sehari 1 kali makan nasi, tapi banyak dia banyak mana? Sebesar penumbuk ni. Besar penumbuk masing-masing dengan penumbuk kita. Dia pergi jumpa penumbuk orang lain.
Ya, tak penumbuk kita sendiri. Kita tengok penumbuk kita besar mana, banyak tu dah nasi kita makan. Nasi banyak tu saja. Kemudian makan pula portion yang lain, ada protein dia, ada karbo dia. Karbo nasi lah. Ada orang panggil apa, fiber dia. Ada berkenaan dengan sayur dan sebagainya. Itu sayur bagi banyak lagi. Protein bagi ada, dipanggil apa? Nisbah dia. Suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Ataupun orang Cina kata eat like a king kalau kata pagi. Orang Cina dia makan pagi-pagi banyak. Nah, makan macam raja. Ataupun dalam bahasa lain dia sebut makan pagi seorang diri. Makan tengah hari macam dua orang. Makan malam sekampung. Faham? Boleh faham makan sekampung macam mana? Makan pagi seorang. Maksudnya seorang kita lah makan. Satu pinggan tu kita makan seorang kita saja. Makan tengah hari dua orang. Maksudnya kadar tadi tapi makan dua orang. Maksudnya makan orang setengah lah daripada pagi. Makan malam sekampung. Maksudnya banyak mana? Satu pinggan sekampung duduk. Macam mana? Ada qadar yang disebut oleh ahli kesihatan. Dan mereka sendiri beramal sebenarnya dengan cara macam mana tu. Itu sebenarnya cara apa tu? Cara disebut oleh para awliya Allah Ta'ala sebenarnya. Ambil sikit, buang sikit. Sampai jadi ta'wid, jadi kebiasaan. Faham? Dan itu sebenarnya ambil daripada jalan sufi. Dan mereka tahu penyakit kesemuanya daripada perut. Semua orang tahu. Penyakit semuanya berasal daripada perut. Dan semua itu akan pergi kepada tempat yang lain. Ke jantung, ke buah pinggang, kencing manis, apa semua segala penyakit tadi ni, kesemua daripada mana? Daripada perut. Waktu kalau kita jaga perkara tersebut, insya-Allah kita akan begitu. Selain daripada kita nak diet ni, kena niat kata kita ikut dengan sunnah Nabi SAW. Kalau niat diet saja untuk nak kurus, nak bagi nampak segak, handsome dan sebagainya, rugilah. Dapatlah yang tu tapi tak dapat pahala kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Baginda Nabi SAW pernah Rasulullah didatangi oleh Sayyidatina Fatimah, dibawa kepada Sayyidatina Fatimah dengan satu qars. Begini, qarsun qabaztuhu. Dia kata, "Ma hadhil kisrah ya Fatimah?" Nabi tanya, "Wahai Fatimah, apa dia benda kecil ni yang pecah ni?" Maka kata Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardah wa alaiha salam, "Qarsun qabaztuhu wa lam tatib nafsi hatta ataituka bihadhil kisrah." Kata beliau, "Ya Rasulullah, wahai ayahandaku, ini adalah cebisan roti yang telah aku buat, yang aku tidak senang hatiku lagi mana aku tidak datang bawa kepada kamu ya Rasulullah." Apa kata Nabi? "Ama innahu awwalu ta'amin daqala fama abik munzu thalathati ayyam." Wahai anakku, ini adalah makanan pertama yang telah dimakan oleh bapakmu ni semenjak 3 hari yang lepas. Ini baru kali makan. 3 hari tak makan Nabi SAW. Dan Nabi diberi oleh Allah Ta'ala dengan kekayaan langit dan bumi. Tapi Nabi memilih dengan ju'. Maksud dalil kata, al-ju' ini adalah kedudukan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita dengan kebaikan dan juga kita beramal dengan apa yang kita pelajari. Lepas tu tasawuf di Zawiyah tidak ada imtihan. Tasawuf tidak ada imtihan. Tak ada imtihan tasawuf. Imtihan fiqh ada. Imtihan nahu ada. Ada exam nahu, ada exam fiqh, ada exam ilmu alat yang lain lah, mantik, usul apa semua tu ada nanti. Tapi exam tasawuf tak. Exam tasawuf adalah kehidupan di tempat kita. Ustaz akan tanya nanti sampai ke sudah, kawan ni macam mana di bilik? Pernah tengok cerita reality TV tu? Orang ni mereka keluar pergi duduk di kebun, duduk di pulau. Kemudian mereka nak kena buang seorang kawan mereka. Untuk nak teruskan perjalanan, mereka kena buang seorang. Sebelum buang, mereka akan buat undi nanti. Untuk mereka nak pilih siapa yang mereka nak kena buang. Betul tak? Jadi, nanti mereka akan tanya seorang-seorang. Panggil seorang-seorang tanya, macam mana? Dengan kawan yang mana yang kamu tak puas hati? Dia kata, saya sebenarnya undi sekian orang. Dia ni memang penting diri, pemalah. Tunjuk hebat saja depan orang lain, pada dia ni paling malas sekali dia lah. Dia akan cerita. Itu kawan lain pula cerita. Sebenarnya saya pun nak buang dia. Dia pun kata aku orang yang lebih. Tapi dia pun tak dengar. Kawan tu kata apa kat kawan ni kata apa kat kawan ni. Dan kita nak tasawuf kita di sini ni macam tu. Maksudnya kalau kata tak tanya balik kat siapa ni macam mana dia ni, tak ada seorang pun yang sebut kata dia ni tak baik. Semuanya kata dia ni jaga mulut dia,
Dia jaga hati kawan dia. Dia ni orang yang rajin. Dia ni orang yang tak ringan tulang. Ya. Dan dia cuma tak suka orang macam ni. Tapi kalau kita bantu orang, dia cukup cepat bantu orang. Dan dia tak akan suka maki kawan dia. Dan tak suka memperkecilkan kawan-kawan dia yang lain. Ada yang macam tu. Ada sebahagian tempat pengajian yang imtihan dia begitu. Dan tu baru dapat markah. Tu nak tengok dia ni betul ke tidak beramal dengan apa yang dia mengaji ataupun tidak. Kerana ramai penuntut ilmu yang di depan gurunya dia jaga. Tapi di depan kawan-kawannya sikit pun dia tak jaga. Tak jaga langsung. Dan tu ujian saya nanti di Zawiyah. Zawiyah ujian dia itu. Sama. Jadi kalau kamu nak berlakon, 3 hari je boleh berlakon. Sungguh. Saya bagi tahu ni ujian kan. Kata ni berujian. Macam Allah Ta'ala bagi tahu kita ni ujian ke dalam hidup kamu. Lepas tu kita buat apa? Buat juga. Lepas tu. Jadi kita tahu ujian. Hidup ni ujian. Tapi kita buat juga. Walaupun tahu ujian. Dia kata, Ustaz bagi tahu. Orang tahu dah lah. Tahu pun dia buat. Mesti dia buat. Kalau dia bukan orang yang betul-betul nak jaga diri dia. Dia mesti akan buat juga benda tak betul tu. Zakat nak berlakon 3 hari boleh. Lepas 3 hari tak boleh berlakon. Dia akan mula mai perangai dia balik. Pada waktu tu. Lepas tu dalam permusafiran ni, nak kenal orang betul-betul, waktu ni lah. Tengok orang ni macam mana dia. Waktu musafir ni. Kalau dalam musafir ni, dalam menuntut ilmu ni, dia dengan handset tak boleh nak tinggal, dia takkan boleh tinggal handset. Wallahi wa rabbi Ka'bah. Dia takkan boleh tinggal handset. Dia tipu ya. Abang kata, boleh. Saya boleh tinggal. Saya tak ada kisah apa. Handset tak ada pun tak apa. Habis jadi gila apa duduk. Jadi tak tahu. Kenapa kena handset tak ada. Macam tu. Sembang boleh. Tapi kalau memang sungguh dia biasa dah, tak ada pegang handset dah. Dia sibuk dengan ilmu pada tersebut. InsyaAllah dia akan biasa dengan benda tersebut. Tapi kalau tiap hari kerja duk kumpul, buat grup pula. Grup main PUBG. Jalan. Pakai dalam sembang tu pula. Kawan ni duk apa? Yang dia duk ni. Tu macam mana nak duk Zawiyah? Dia akan pengaruh kawan-kawan dia yang lain pula untuk nak suruh buat macam dia buat. Ni. Dia akan cucuk pula kawannya. Boring. Handset pun tak ada. Pondok tu pun orang alim juga tapi pakai handset. Pondok Syekh Nazrul nak buat, tiba-tiba tak pakai handset. Tak tahu kita apa alim. Ada cucuk kawannya pula. Boleh. Jadi ujian tasawuf, pengajian tasawuf, kita akan berjalan macam biasa ni. Rauha asak, tasawuf. Kita akan baca kitab tasawuf. Itu pengajian tasawuf dia. Tapi tatbik adalah pengajian dia sebenarnya. Ustaz akan perhati selalu tengok. Sebab kamu nanti akan duduk dengan umat. Kamu akan balik duduk dengan umat. Kalau kamu berlakon dengan teman-teman kamu sendiri, macam mana kamu nak duduk depan umat? Kamu akan berlakon depan umat nanti. Kalau kamu tak amanah ketika mana dalam pengajian kamu, macam tu juga setelah keluar daripada pengajian pun tidak amanah dengan ilmu. Ya. Kalau dalam waktu pengajian ni pun dah gila dengan duit dan sebagainya, maka dalam waktu jadi alim nanti lebih berat lagi pada waktu tu dengan ujian. Malah kamu mungkin akan jadi orang yang paling jur'ah dan juga orang yang paling celaka pada waktu tu. Nauzubillah min dzalik. Tamam. Jadi ujian kita sepanjang hidup. Kalau di Zawiyah 4 tahun ni, semua ujian dan semua tu akan ada catatan. Ustaz akan mencatat selalu. Dan tak tahu siapa dia yang akan komen siapa dia, siapa akan komen siapa. Faham? Jadi semua pakat berhati-hati dengan kawan dia sendiri. Sebab kemungkinan kawan yang dia buat main-main tadi ni akan komen dia pula nanti satu masa akan datang. Ya mungkin mula-mula dia akan jadi macam tertekan macam kawan ni. Dia terpaksa berlakon semua tadi. Mungkin apa-apa jadi adat dia. Adat jadi yang baik. InsyaAllah. Ya? Yang penting tujuan untuk apa? Untuk jadi baik. Dan yang penting bukan takut dekat ustaz. Takut dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Malu dengan Nabi SAW. Itu sebenarnya yang penting utama. Bukan takut kerana ujian. Mula tu mungkin takut kerana ujian tadi. Macam hamba awam ni macam tu lah. Yang mula dia takut adalah kerana dengan iqab. Kerana takut nanti dicela. Sebelum dia naik kepada peringkat yang menjadi khawas. Waktu tersebut dia tidak lagi takut dengan perkara tadi. Sebabnya dia takut kerana Allah Ta'ala. Macam mana seorang yang nak kahwin. Dia pergi jumpa dengan seorang kekasih dia. Dia abang kata saya nak kahwin dengan kamu kerana kamu cantik dan sebagainya. Perempuan tadi kata boleh nak kahwin dengan saya tapi dengan satu syarat. Kamu kena ikuti pengajian dengan ayah saya selama 40 hari. Di masjid ayah. Dan kena solat 5 waktu takbiratul ula. Syarat dia nak kahwin dengan dia, dengan perempuan tu. Lepas 40 hari jumpa saya balik. Dan saya akan tanya laporan dia kepada ayah dia. Ayah dia akan jadi buat laporan ni. Ayah dia tok guru di tempat tu.
Jadi si pemuda ni pun pergilah semayang. Dah janji kan, nak lebih cukup 40 hari ni, 5 waktu. Takbiratul ula. Jadi dia pun sebabkan kerana nakkan perempuan ni, dia pun mulalah pergi. Masuk majlis ilmu. Kemudian tak tinggal takbiratul ula dengan Tok Imam. Tok Imam tu Tok ayah kepada perempuan tu lah. Yang benda kena lapor diri pula, kena pergi salang Tok Imam. Lepas tu balik kan. Lepas 40 hari, masuklah beberapa bulan selepas tu. Tak main dah jumpa perempuan tu. Perempuan tu pula duduk tunggu. Mana lelaki ni? Tak main-main. Akhirnya perempuan tu pula pergi cari. Saya lelaki tu yang cari dia. Nak lari perempuan tu pula pergi cari. Kamu pergi mana, dia kata. Kenapa tak main lagi? Kamu dah janji kepada saya. Lelaki tu tepuk dia. Allah, saya terlupa. Saya terlupa. Asalnya memang kerana saya buat tadi kerana nak dapatkan kamu. Tapi setelah 40 hari, saya dah rasa lazat dia lebih daripada saya dapatkan kamu. Maka pada waktu itu saya nampak yang lebih utama pada saya adalah dengan ibadah dan solat. Dan juga dengan pengajian. Daripada kamu, saya dapatkan kamu. Maka carilah orang lain, kata dia. Itu dia. Boleh? Boleh, Alif? 4 tahun. Faham? Yang tu kalau kata dah jadi adat dia dah pada waktu tersebut, kata waktu tu dia dah akan nampak kelazatan daripada perkara yang lain, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya ucap terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Zuhair. Alhamdulillah anda anjurkan pengajian ini pada setiap hari Sabtu. Moga-moga Allah Taala kumpulkan kita bersama dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita beramal sungguh-sungguh dengan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang telah disebutkan oleh para aulia Allah Taala dalam kitab-kitab mereka, dan bukan hanya sekadar tasawuf ini pengajian dalam bentuk teori semata-mata, tapi kita dalam bentuk amali, dan itu adalah yang paling utama kerana tasawuf kalau dikhatam puluhan kitab sekalipun tapi tidak diamalkan, maka ianya seolah-olah tidak belajar apa-apa langsung. Kerana tasawuf adalah amal. Tasawuf adalah qaul, fi'il, dan juga apa yang ada dalam batinnya kita, maka itu yang kita zahirkan dalam rupa paras kita yang asal. Moga-moga Allah Ta'ala jaga dalaman dan zahir kita berbetulan dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.